Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa ma'a ad-dha'fi فالراجح المعروف ومقابله المنكر. Tadi sebelumnya jelaskan apabila ada mukhalafah, ada percanggahan antara thiqah dengan thiqah, maka rajih adalah al-mahfuz dan al-marjuh adalah syadz. Maknanya syadz itu dikira sebagai hadis yang dhaif, ya, dikira sebagai hadis yang dhaif walaupun perawi dia thiqah, ya. Baik. Yang kedua, wa ma'ad dha'f, yani in waqa'atil mukhalafah, apabila percanggahan itu, ya, berlaku pada ad-dha'f, ya, maknanya antara yang dhaif dengan yang thiqah, maka farrajihu al-ma'ruf, ya, maknanya ada perawi dhaif meriwayatkan hadis tapi bercanggah dengan riwayat orang yang thiqah, maka riwayat yang dhaif itu disebut al-munkar, dan riwayat yang rajih disebut al-ma'ruf, ya, al-ma'ruf. Baik. Misal al-munkar, ya. Jadi al-munkar, ta'rif al-munkar itu adalah ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lis-thiqat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif, ya, menyalahi riwayat orang yang thiqah. Maka riwayat orang yang dhaif itu dinamakan al-munkar, dan riwayat yang thiqah itu al-ma'ruf. Oke, contoh. Dan mukhalafah itu boleh berlaku pada matan, boleh berlaku pada sanad. Contoh yang berlaku pada sanad, ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayb bin Habib an Abi Ishaq an al-Aizar ibn Hurayth an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa shama wa qara ad-dhaifa dakhala al-jannah. Ini dalam matan tak ada masalah, tapi dalam sanad dia yang bermasalah. Fa hadzal hadis munkarun, yaitu dalam sanad. Apa sebab? Lianna Hubayb bin Habib qad dha'afahu ghairu wahidin. Dia telah didhaifkan oleh banyak orang, ghairu wahid, bukan satu dua orang, ya. Tafarrada bi riwayatihi an Abi Ishaq, ya, marfu'an. Dia meriwayatkan daripada Abu Ishaq hadis ini secara marfu', ya, secara marfu'. Manakala semua orang yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq itu semua mursal, tidak ada yang marfu', ya, atau mauquf, secara mauquf, ya, secara mauquf, maknanya ini bukan daripada kalam Nabi tapi daripada kalam Ibnu Abbas. Kalau di sini an Ibnu Abbas anin Nabi, itu Hubayb bin Abi Habib bin Habib meriwayatkan daripada Abu Ishaq, ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang marfu'. Tapi as-thiqat yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq itu tidak ada yang meriwayatkan bahwa hadis ini daripada Nabi, tapi hadis ini adalah kalam Ibnu Abbas. Nah, maka kata Abu Hatim, huwa munkarun,
Ya, hadis ni mungkar. So apa? Li'anna ghairahu, sebab selain Hubaib bin Habib minas thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Kata Ibu Abu Hatim wa huwa al-ma'ruf. Maknanya riwayat, ya, riwayat selain daripada Hubaib ibnu Habib itulah yang ma'ruf. Ya, sebab apa? Sebab yang meriwayatkan secara mauquf itu adalah perawi-perawi yang siqah. Nah, yang meriwayatkan dengan marfu perawi yang dhaif. Dan tentu tak mungkin hadis itu marfu dan mauquf. Ya, tak mungkin dia pada masa yang sama dia marfu, dia juga mauquf. Ya, kalau dia mauquf maknanya hadis itu tak sampai kepada Nabi. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi. Tak mungkin dah hadis itu sampai dan tak sampai. Maka mesti ada satu yang betul. Nah, maka kita lihat mana perawi yang lebih siqah. Okay, ini mungkar pada sanad. Ya, pada sanad. Contoh lain, mungkar pada matan. Misal ada hadis Ibnu Abbas juga daripada As-Sa'b Ibn Jusamah, bahwa ada seorang perawi di sana, Yahya bin Ayyub, dia meriwayatkan hadis ni daripada Ibnu Abbas daripada As-Sa'b Ibn Jusamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna As-Sa'b Ibn Jusamah, bahwa Sa'b Ibn Jassamah atau Jusamah ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan kepada Nabi adza himarin wahshin. Ya, dia menghadiahkan kepada Nabi daging zebra. Nah, daging zebra kuda belang, kuda belang. Ya. Faqabilahu wa akalahu wa akala minhu wa ashabu. Maka Nabi pun menerima, ya, pemberian kuda belang tersebut dan Rasulullah memakan daripadanya. Okey, itu. Pada riwayat ni Rasulullah menerima hadiah itu dan memakan. Pada riwayat kedua yang diriwayatkan oleh ramai orang siqat, para perawi siqah daripada Imam Az-Zuhri, antaranya adalah Imam Malik, bahwa As-Sa'b Ibn Jusamah atau Jassamah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faraddahu alaihi. Riwayat kedua Rasulullah tak terima. Rasulullah tak terima apa? Tak terima pemberian tu. Falamma ra'a ma fi wajhi, tapi selepas Rasulullah melihat orang yang memberi hadiah itu nampak kecewa sebab hadiah dia tak diterima, maka Rasulullah jelaskan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Kami menolak, tak terima pemberian kamu sebab kami tengah ihram. Dan orang ihram tak boleh makan hewan yang diburu. Sebab zebra itu adalah hewan, bukan hewan ternak, dia adalah hewan yang ada di hutan yang diburu. Ya, maka orang yang ihram, ya, haram bagi dia untuk makan hewan yang diburu, sama ada dia berburu sendiri atau orang lain yang berburu. Ya. Nah, maka ini hadis yang sama, peristiwa yang sama, pelaku juga yang sama, tapi ada dua riwayat yang berbeza. Yang pertama kata bahwa Nabi menerima, memakan. Riwayat yang kedua kata Nabi tak terima. Yang betul mana? Nabi terima ke tak terima? Tak mungkin dua-dua tu satu riwayat, satu peristiwa, tapi Nabi terima tak terima. Maka mesti ada satu yang salah. Kita lihat riwayat yang pertama ni ternyata diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Riwayat yang kedua yang menyatakan bahawa Rasulullah tidak menerima, itu adalah riwayat yang diriwayatkan oleh jamaah minas thiqat, bahkan bukan seorang dua orang, ya, jamaah minas thiqat. Ini maka hadis yang pertama ni dikira sebagai hadis yang mungkar. Yang ma'ruf adalah ar-rajih. Baik. Maka apa beza antara syadz dengan mungkar? Kalau syadz tadi, ya, mukhalafah antara siqah dengan siqah. Al-mukhalafah baina as-siqah wal awsaq, antara yang siqah dengan yang lebih siqah. Ya. Maka yang kurang siqah ni hadis dia syadz.
Kalau mungkar ni sama juga mukhalafah, tapi mukhalafah itu berlaku antara orang yang dhaif dengan orang yang thiqah. Ya. Tapi ini semuanya penting kita ketahui. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan penerimaan riwayat. Riwayat ni mana yang kita terima? Ya. Ada riwayat di hadapan kita, ada dua riwayat, tapi dia bercanggah. Tentu tak dapat kita nak terima dua-dua. Tak mungkin kita terima. Di sini ada hadis yang pertama ni mengandung hukum bahawa orang muhrim boleh memakan hewan buruan. Yang kedua, muhrim tak boleh makan hewan yang diburu. Tak mungkin hukum tu kita ambil dua-dua. Ya, maka di sini mesti kita ambil satu. Ya. Baik. Kemudian qala al-Hafiz wal fardun nisbi. Wal fardun nisbi in wafaqahu ghairuhu fa huwa al-mutabi'u. Wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa asy-syahidu. Wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa asy-syahidu. Baik. Tadi kita jelaskan bahawa fard itu sama dengan gharib. Ya. Fardu ataupun gharib ada yang mutlak. Ya, kalau mutlak tu memang sanad dia satu saja. Ya, tak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia. Nah, kalau yang nisbi, gharib nisbi atau fard nisbi, hadis ni masyhur. Tapi ada seseorang yang daripada para perawi itu yang menyendiri di dalam periwayatan dari seorang perawi. Misal tadi hadis diriwayatkan daripada dua orang sahabat, daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas ni ramai orang yang meriwayatkan. Dia masyhur. Tapi daripada Ibnu Umar tidak ada yang meriwayatkan melainkan Nafi' misalnya, Nafi' seorang. Nah, maka dari segi periwayatan Nafi' daripada Ibnu Umar, hadis ni gharib. Apa sebab tidak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar melainkan Nafi. Maka hadis ni gharib bin nisbati li Ibnu Umar, memandang kepada sanad Ibnu Umar. Tapi hadis itu sendiri dia masyhur mungkin atau aziz mungkin. Baik. Nah, maka ini dikira sebagai hadis yang fard nisbi, fard nisbi. Nah, maka al-fardun nisbi ini atau gharib yang nisbi ini apabila ternyata wafaqahu ghairuhu, ada orang lain yang menyamai dia di dalam meriwayatkan, fahuwal mutabi'u, maknanya ada yang menyertai dia di dalam meriwayatkan hadis ini, maka orang yang menyertai itu, orang yang menemani itu dinamakan al-mutabi'. Ya, al-mutabi'. Jadi mutabi' itu macam ni. Mutabi' itu daripada kata taba'a yutabi'u, ya, mengikuti. Okey. Ada hadis daripada Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah misal, ya, daripada oleh Ibnu Sirin misalnya, ya, oleh Ayyub As-Sakhtiyani misal, okey, oleh Hammad, okey, Hammad, ya, Hammad, okey. Mutaba'ah itu apa? Misal, ya, kita ada sangkaan bahawa Hammad ini seorang diri meriwayatkan daripada Ayyub, tidak ada orang lain. Maka kalau sanad dia seperti ini, nama dia fard mutlak, tidak ada sanad lain. Nah, maka apa yang kita buat untuk mencari mutaba'ah ni, kita tengok ada tak selain Hammad yang meriwayatkan daripada Ayyub. Nah, kalau ada misalnya fulan, maknanya fulan ini adalah mutabi'. Ya, mutabi'. Maknanya dia menemani, ya, menyertai Hammad di dalam meriwayatkan hadis ni daripada guru yang sama. Maka ini nama dia
mutabi' dan ini mutaba'. Jadi dua-dua ni boleh, ini jadi mutabi' kepada ni, ini jadi mutabi' kepada ni. Yang penting ada orang lain. Misal saya meriwayatkan satu hadis daripada guru. Ada orang lain yang meriwayatkan daripada guru yang sama, maka orang lain tu mutabi' kepada saya. Saya mutabi' kepada dia. Maka ini dinamakan mutabi'. Nanti akan kita bahas pada al-i'tibar. Wa in wujida matnun yushbihu, tapi kalau ada hadis yang yang matan dia serupa, seumpama, ya, daripada sahabat yang berbeza. Misal ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Nahwu itu maknanya serupa lah. Ya, semisal. Nah, maka hadis ni menjadi syahid. Syahid itu makna dia apa? Saksi. Saksi. Makna dia apa? Maknanya dia punya faedah yang sama. Tujuan dia adalah untuk menguatkan riwayat. Ya, misal sini kita kata Hammad dhaif. Ternyata ada fulan yang meriwayatkan yang lain. Fulan ini siqah. Nah, maka ini akan mengangkat riwayat Hammad, menguatkan. Ini akan jadi backup kepada riwayat Hammad. Nah, macam itu juga syahid juga sama, dia akan menjadi backup kepada matan ini, sehingga sepatutnya dia dhaif, dia akan jadi hasan li ghairihi. Baik. Itu mutaba'ah. Ya. Nah, sini kita baca sedikit takrif dia. Al-mutaba'ah, muka surat 43. An yuwafiqa rawil hadis ala ma rawahu min qibali rawin akhar fayarwihi an syaikhi dhalika rawi au man fawqahu. Jadi mutaba'ah itu adalah ada orang yang lain, ya, yang muwafiq di dalam periwayatannya daripada guru yang sama, atau mungkin daripada guru kepada guru dia. Ya. Mungkin maknanya guru dia berbeza, tapi dia berjumpa pada guru kepada guru dia. Ya. Misal, ada orang lain, sini fulan, dia meriwayatkan dari Ahmad. Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Nah, fulan ni dia muwafiq, tapi bukan pada guru, tapi pada guru kepada gurunya. Maknanya sanad dia berjumpa pada guru kepada guru. Ini juga dikira sebagai mutabi', tapi tidak secara sempurna. Kalau ini dia menemani daripada awal sanad, ya, dia menyertai daripada awal sanad, maknanya guru dia sama sampai akhir. Nah, ini nama dia mutaba'ah tamah, sempurna. Nah, tapi kalau dia berjumpa di tengah jalan, berarti dia menyertai tidak sempurna. Maka dinama mutaba'ah ba'idah. Nah, mutaba'ah dia itu jauh. Ya, dia menyertai pada maknanya apa? Kita nak pergi ke Mesir. Dua orang nak pergi ke Mesir. Dua-dua pergi ke Mesir. Masa transit di mana? Di Dubai, jumpa di sana. Dari Dubai terus mereka berdua jalan bersama ke Mesir. Berarti di sana dia menyertai kawan dia ini bukan daripada awal, tapi daripada Dubai, daripada pertengahan jalan. Ini dikira mutaba'ah ba'idah. Macam itu juga, dia sama-sama meriwayatkan hadis yang sama, tapi bukan daripada guru yang sama. Nanti berjumpa dia tuh pada guru, misal berguru kepada guru. Baik. Nah, maka wal fardun nisbi in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi'. Nah, fard nisbi ini apabila ada orang lain yang menyamai dia di dalam periwayatan hadis, maka orang yang muwafiq itu dinamakan mutabi'. Ya. Wa in wujida matnun yushbihuhu, dan apabila ada matan yang serupa dengannya, fahuwa asyahidu, maka itu matan itu dinamakan asyahid. Ya, asyahid. Oke. Sini ada contoh. Ya. Contoh mutaba'ah dan syahid ni.
Tadi saya jelaskan bahwa mutaba'ah itu ada dua, ada mutaba'ah tamah, itu kalau dia meriwayatkan daripada guru yang sama. Ya. Kalau mutaba'ah qasirah atau ba'idah itu dia bertemu sanad dia pada guru kepada guru dia atau kepada yang lebih atas. Okey. Ada kes yang berlaku. Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Imam Malik. Okey. Daripada Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar. Ibnu Dinar daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah. Hadis dia apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru 29." Satu bulan tu 29 hari. Asal dia bulan Hijriah itu, bulan Islam tu 29 hari. Nah, kecuali pada 29 tu tak nampak bulan, maka disempurnakan 30 hari. Tapi asal dia adalah bulan Hijriah itu 29 bulan. Maka kata Rasulullah, "Fala tasumu hatta tarawul hilala." Maka janganlah kamu berpuasa, yakni pada bulan Ramadan, kecuali selepas melihat hilal, anak bulan. Wala tuftiru hatta taraw. Dan jangan pula berbuka, maknanya mengakhiri Ramadan, kecuali selepas melihat anak bulan. Ya. Baik. Anak bulan bila kita lihat pada 29, petang 29, ya, sebelum terbenam matahari, ya, kalau sebelum terbenam matahari nampak bulan berada di atas ufuk beberapa darjat, ya, maka bulan yang nampak itu adalah awal bulan. Maknanya itu adalah hilal anak bulan. Tapi kalau dia nampak selepas maghrib, oh itu adalah bulan yang masih akhir bulan. Ya, akhir bulan. Baik. Maka la tarawul la tuftiru hatta taraw. Baik. Fa in ghumma alaikum. Baik. Macam mana kalau tak nampak 29 kita tengok tak nampak bulan? Apa yang kita buat? Kata Rasulullah, fa akmilu al-iddata 30. Sempurnakan, ya, jumlah hari 30. Nah, kita sempurnakan Sya'ban 30 hari. Baik. Jadi dalam kes bulan tak nampak itu kenapa? Ada 3 kemungkinan. Pertama, tak nampak kerana memang bulan belum lahir, ya, tak lahir lagi. Yang kedua, tak nampak bulan dah lahir, tapi sebab terlampau kecil, mungkin hanya 0.0 darjat di atas ufuk, sehingga tak mungkin untuk dilihat. Mungkin secara hisab dah lahir, tapi sebab ada imkanir ru'yah, sebab dia terlampau kecil tak boleh dilihat, sama ada dengan mata ke dengan teropong ke tak nampak lihat, itu juga dikira sebagai tak nampak. Atau mungkin dia dah lahir dan boleh dilihat, tapi sebab tertutup oleh awan tak nampak juga. Ya, maka ghumma alaikum, 3 keadaan. Maka apa yang kita buat dalam hadis ni? Akmilu al-iddata 30. Sempurnakan 30 hari. Ya. Tak payah guna hisab, guna ilmu falak tak. Ya. Ini dalam hadis tu macam tu. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar kata apa? Fahadha al-hadis dhanna qaumun anna Syafi'i tafarrada bihi an Malik. Ada beberapa orang menyatakan bahwa Imam Syafi'i tafarrud daripada Imam Malik. Maknanya lafaz fa'akmilul iddata 30 ini hanya Imam Syafi'i yang meriwayatkan daripada Imam Malik. Nah, kenapa dia katakan tafarrud? Sebab ramai sahabat murid-murid Imam Malik, dia tak ada sebut 30. Dia sebut faqduru lahu. Jangkakan, perkirakan. Tak ada sebut 30 hari. Tapi dalam riwayat Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Imam Malik, dia kata 30 hari, sempurnakan 30 hari. Okey. Maknanya selain daripada Imam Syafi'i tidak ada yang sebut 30 hari. Ya, Imam Syafi'i seorang saja yang sebutkan 30 hari. Nah, maka ini fard nisbi. Ya. Fard atau gharib bin nisbati lil Imam Asy-Syafi'i. Tapi betul tak
Imam Syafi'i tafarrud? Kita cari turuq dia. Siapa saja yang meriwayatkan hadis ni? Maka wajadna lisyafi'i mutabi'ah. Selepas kita cari hadis ni, ternyata selain Imam Syafi'i, ada orang lain yang meriwayatkan juga daripada Malik, daripada Ibn Dinar, daripada Ibn Umar, ya, dengan lafaz yang sama. Fa akmilul iddata salasin. Berarti di sini Imam Syafi'i tidak seorang diri. Ada orang lain. Ya. Siapa dia? Abdullah Ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Meriwayatkan juga daripada Imam Malik. Ya. Di sana dia sebutkan juga fa akmilu al-iddata salasin. Berarti di sini sangkaan yang menyatakan bahawa Imam Syafi'i tafarrud, sebab kalau tafarrud dia hadis ini jadi syaz. Kita akan hukum dia syaz. Oleh sebab itu kita tak boleh terburu-buru, tergesa-gesa di dalam menghukum. Kita kena telusuri dulu. Sini ada seseorang yang dia tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga dia kata, oh Imam Syafi'i tafarrud, maknanya hadis ni syadz. Ternyata selepas kita telusuri, kita dapat pula di dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meriwayatkan daripada Imam Malik juga sama. Maka ini mutaba'ah tammah. Ya, sebab Imam Syafi'i dengan Abdullah bin Maslamah kedua-dua meriwayatkan daripada Imam Malik. Baik, kemudian kita cari lagi, terjumpa di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah hadis yang sama, ya, walaupun sanad yang berbeza, berjumpa pada Ibnu Umar. Tadi hadis ini diriwayatkan daripada siapa? Imam Syafi'i, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ibnu Umar. Okey. Maka hadis ini adalah riwayat Ibnu Umar. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid an jaddihi Abdullah bin Umar bilafzi fakammilu salasin. Akmilul iddata salasin, sempurnakan iddah bilangan bulan 30 hari. Dengan fakammilu salasin, sama tak makna dia? Sempurnakan 30 hari juga, sama juga. Ya. Nah, maka itu riwayat Ibnu Umar juga, tapi daripada sanad yang berbeza. Maknanya sanad dia berjumpa pada Ibnu Umar. Ini dikira mutaba'ah ba'idah. Nah, maknanya Imam Syafi'i bukan seorang diri. Tadi ada Abdullah bin Maslamah. Ini ada riwayat lain pula dalam Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian dalam Sahih Muslim juga daripada riwayat Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar. Dah 3 orang. Dia kata apa? Faqduru salasin. Ya, faqduru dengan fakamilu memang lafaz berbeza, tapi makna sama. Faqduru perkirakan 30 hari. Maknanya sempurnakan 30 hari. Okey. Kemudian ada riwayat lain lagi. Kita terus tengok pada gambar ni saja. Tengok pada gambar. Di situ Imam Syafi'i itu yang berwarna abu, dia meriwayatkan daripada Imam Malik. Ya, fa akmilu. Jadi yang disangkakan Imam Syafi'i tafarrud itu adalah pada lafaz fa akmilul iddata salasin. Sebab riwayat-riwayat lain daripada Imam Imam Malik itu hanya faqduru lahu. Yakni jangkakan, perkirakan. Tidak ada sebut 30 hari. Maknanya kalau kita mengambil riwayat itu, maknanya kita boleh gunakan hisab. Ya. Kalau dah gunakan ilmu falak, hisab, ada bulan, sudah kita kena berpuasa. Tapi kalau dalam ni, walaupun hisab dah kata ada bulan, tapi kalau tak nampak oleh mata, kita kena sempurnakan 30 hari. Dan itu yang diamalkan oleh al-ulama wa jumhurul muslimin. Ya. Kita lihat Imam Syafi'i tidak seorang diri. Ada siapa? Ada Al-Qa'nabi, Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini mutaba'ah, nama dia mutaba'ah tammah. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada juga yang memutabi' Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Fudail. Sanad dia berjumpa kepada Ibnu Umar.
Ini mutaba'ah qasirah atau ba'idah. Kemudian ada Abu Usamah daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Ini juga mutaba'ah qasirah. Maknanya ada 4 orang yang menyertai Imam Syafi'i di dalam periwayatan hadis ni. Ada 3 orang selain Imam Syafi'i. Kemudian ada matan lain. Matan lain diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ini sahabat dia berbeza. Sahabat dia berbeza. Kalau tadi hadis Ibnu Umar, ini hadis Ibnu Abbas. Lafaz dia sama seperti lafaz Ibnu Umar. Maknanya fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Ini syahid berarti. Ya. Kemudian ada syahid bil makna daripada Abu Hurairah. Fa in ughmiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Apabila ughmiya, apa beza antara ghumma dengan ughmiya? Kalau ghumma itu daripada ghamam. Al-ghamam itu artinya apa? Awan. Maknanya ghumma tertutup awan. Kalau ughmiya, dia sebab dia lebih umum. Sama ada tertutup awan ke, tertutup kabus ke, tertutup apa, yang penting dia tertutup daripada ughmiya. Ughmiya itu makna dia apa? Rajulun mughma alaih, pingsan. Pingsan itu akal dia tertutup. Ya, maka ughmiya alaihi, apabila bulan itu tertutup atas kamu, maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Maka di sini Imam Syafi'i tidak tafarrud. Tidak tafarrud, tidak seorang diri di dalam meriwayatkan lafaz ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita buat kalau kita nak menghukum hadis tu. Nak menghukum hadis, sama ada kita nak tentukan dia sahih ke, hasan ke, dia aziz ke, gharib ke, ini mesti prosedur yang mesti kita buat di dalam menentukan hukum dan jenis daripada hadis. Itu tadi al-mutaba'ah. Asy-syahid in wujida matnun, apabila didapati ada matan hadis lain tapi bab yang sama daripada sahabat yang lain, yushbihuhu, yang menyerupai dia di dalam lafaz ataupun makna, atau makna saja, fahuwa asy-syahidu. Ya, maka dia disebut sebagai syahid. Jadi syahid itu adalah hadis yang berbeza. Berbeza itu maknanya ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama atau yang serupa. Ya, hadis yang serupa. Maka hadis sahabat lain itu dikira sebagai syahid. Ya, syahid. Kemudian qala wa tatabbu'ut turuqi lidzalika huwa li'tibar. Tatabbu' ini menelusuri. Muka surat 46, menelusuri turuq. Jalan periwayatan hadis itu dinamakan i'tibar. Pertama kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ya, kalau tadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar. Okey. Apa yang kita buat lepas tu? Kita cari, ada tak selain Imam Syafi'i? Ya, yang meriwayatkan daripada guru yang sama. Kalau tak ada tak selain, misalnya kalau dari sini, selain Ayub yang meriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Ini nama dia i'tibar. I'tibar itu adalah amaliyah. Ya, proses yang kita lakukan di dalam menelusuri jalan periwayatan hadis. Ya. Itu wa tatabbu'ut turuq lidzalika huwa li'tibar. Ya, maka di dalam ilmu hadis di antara yang paling pembahasan yang paling penting itu adalah al-i'tibar nih. Sebab kita nak hukum hadis itu sahih, kita kena melalui i'tibar tu. Kita nak hukum dia sebagai hasan, kita kena melakukan tu. Nak hukum dia sebagai aziz ke, gharib ke, masyhur ke, semua kena melalui i'tibar. Maka tatabbu'ut turuq al-bahthu 'anil asanid. Yani kita menelusuri, kita mencari sanad-sanad kepada hadis itu di dalam kitab-kitab hadis, ya, itu dinamakan al-i'tibar.
Tujuan iktibar itu apa? Untuk mencari mutaba'at, untuk mencari ada tak orang yang menyertai perawi ini dalam meriwayatkan, atau ada tak hadis lain yang menguatkan matan hadis ni, yaitu syawahid. Jadi iktibar itu adalah proses yang kita lakukan untuk mencari mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at itu maknanya ada tak sanad lain pada hadis ni. Itu kan kita akan cari melalui iktibar. Baik. Amma kaifiyatul i'tibar, sini kita jelaskan sedikit tentang bagaimana apa yang kita buat dalam i'tibar. Baik. Dia tak hilang. Yang merah dia strong sikit. Okey, i'tibar itu adalah misal ada hadis, ya. Hadis daripada Rasulullah. Misal diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Baik. Daripada Abu Hurairah ada periwayat nama Ibnu Sirin, ya, Muhammad Ibn Sirin. Kalau Ibnu Sirin ini kata pasti yang dimaksud adalah Muhammad bin Sirin. Ya, sebab dia punya ada 4 bersaudara yang semua adalah perawi hadis. Ada Muhammad bin Sirin, ada Hamzah bin Sirin, ada Yahya bin Sirin, ada Hafsah binti Sirin. Ya. Nah, kalau dikata Ibnu Sirin, maka yang dimaksud adalah Muhammad Ibnu Sirin. Ya, kemudian daripada Ibnu Sirin ada Ayyub Sakhtiyani. Kemudian daripada Ayyub tadi Hamad bin Salamah. Baik. Misal ada hadis kita dapati diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah daripada Ayyub As-Sakhtiyani, daripada Ibnu Sirin, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Baik. Apa yang kita buat dalam i'tibar tu? Untuk kita nak cari ada tak sanad lain daripada kepada hadis ni. Yang pertama kita cari, ada tak selain Hamad yang meriwayatkan daripada Ayyub? Ada tak perawi lain? Perawi lain yang siqah tentu. Kalau dia dhaif jiddan, tak perlu pandang dah, tak perlu tengok dia dah. Kenapa? Sebab dia dah sakaratul maut, macam mana nak tolong orang lain? Kita cari ada tak siqah lain yang meriwayatkan daripada Ayyub? Ada. Maka ni nama dia mutabi'. Mutabi' tam atau mutaba'ah tamah. Riwayat dia dinamakan mutaba'ah tamah. Sebab apa? Sebab dia menyertai daripada awal perjalanan hingga akhir. Okey. Kalau tak jumpa, lepas tu bukan kita lepas tu tidur. Tak jumpa dah. Tidur je. Dah. Kita cari ada tak perawi lain selain daripada Ayyub yang meriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Ya. Ada fulan. Fulan ini tentu ada juga fulan yang meriwayatkan daripada dia. Fulan daripada fulan berjumpa pada Ibnu Sirin. Maka ini nama dia mutabi' juga. Mutabi' juga. Dan riwayat dia dinamakan mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Tapi mutaba'ah qasirah. Okey, ternyata tidak ada. Tak ada. Ya. Kalau dah tak ada di sini, kita lihat lagi, ada tak selain Ibnu Sirin yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah? Kalau ada, ya, maka fulan, ya. Maka fulan ni yang satu tabaqah dengan Hamad ni, dia menjadi mutabi' juga. Ya, mutabi' tetapi
tidak sempurna. Sebab apa? Sebab dia berjumpa bukan pada Ayub, bukan pada Ibnu Sirin, tapi pada Abu Hurairah. Tapi masih pada berjumpa pada sanad. Maka ini kalau ada, maka ini mutaba'ah juga. Ya. Jadi mutaba'ah ini semua dia faedah dia sama untuk menguatkan. Kalau tak ada yang tamah gitu, cari yang naqisah atau yang qasirah atau yang ba'idah, yang jauh. Ternyata tidak ada. Lepas tu maknanya tidak ada mutaba'ah. Sama ada mutaba'ah yang sempurna atau mutaba'ah yang ba'idah. Lepas tu apa yang kita buat? Kita cari ada tak sahabat lain, ya, sahabat lain selain Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis yang sama atau hadis yang serupa. Kalau hadis dia sama, ya, ini boleh dikira sebagai syahid, boleh dikira sebagai mutabi'. Ya. Tapi kalau hadis dia berbeza tapi makna sama, maka ini syahid. Jadi kalau sahabat dia berbeza nih, dia boleh dikira sebagai syahid, boleh dikira sebagai mutabi'. Tapi kalau matan dia sama, itu boleh mutabi'. Ya, tapi supaya lebih mudah kita ingat, lebih senang kita ingat, pokoknya semua kalau sahabat dia berbeza, itu nama dia syahid. Ya. Ya. Riwayat dia nama dia syahid. Ya. Syahid, yakni sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Nah, maka apa yang kita buat nih, itu yang dinamakan dengan i'tibar. I'tibar. Ya. Nah, kalau ternyata tidak ada semua kita cari, tak ada yang meriwayatkan daripada Ayub juga tidak ada selain daripada Ibnu Sirin tidak ada selain Ayub. Kemudian sini juga tak ada. Maka ini fard mutlak. Ya. Maknanya fard itu maknanya apa? Tunggal. Ya. Tafarrud secara mutlak. Memang hadis ini tidak diketahui kecuali melalui perawi ini. Ya. Baik. Maka dalam takhrid, dalam dirasa asanid, ini adalah prosedur yang wajib kita lakukan. Orang nak menghukum hadis, tak boleh dia hukum hadis kecuali lepas dia lakukan ni. Ya. Baik, itu yang dimaksud wa tatabbu'ut turuqi lidzalika huwa li'tibaru. Nah, kemudian berpindah pada masalah lain. Qala summal maqbul. Baik, baik. Kemudian sekarang Imam Ibnu Hajar berbicara tentang pembahagian hadis, memandang kepada apakah hadis itu diamalkan ke tidak diamalkan. Min haitsu al-qabul, min haitsu al-amal wa adamihi. Ya, jadi hadis makbul nih, hadis yang makbul itu maknanya hadis yang sahih atau yang hasan. Tak serta-merta dia diamalkan. Ada yang sahih tapi tak diamalkan. Nah, maka ini terbahagi kepada 4 jenis hadis. Dia kata apa? Summal maqbulu, muka surat 49. Summal maqbulu. Kemudian hadis yang makbul. Yang makbul itu makna dia apa? Yang sahih dan yang hasan. In salima minal mu'aradah, kalau dia bebas daripada percanggahan, pertentangan, tidak ada hadis lain yang menyalahi, yang menentang, yang bercanggah dengannya, maka fahuwal muhkamu, maka hadis itu dinamakan hadis yang muhkam. Dia disebut sebagai hadis muhkam. Muhkam itu maknanya tidak ada percanggahan.
Nah, kalau ini wajib diamalkan. Nah, misal contoh dia apa? Ya, contoh dia banyak seperti namal a'mal binniyat. Ini muhkam. Ya, sebab apa? Tidak ada hadis lain yang bercanggah dengannya. Baik. Itu yang pertama. Wa in urida, yang kedua, apabila hadis yang makbul itu urida, ditentang atau bercanggah bimislihi, dengan hadis yang seumpama, dengan hadis yang sahih juga. Ya. Jadi di sini kita lihat keadaan dia. Yang pertama, hadis makbul. Ya. Kita lihat, pertama dia salimah. Salimah itu apa? Selamat, bebas, ya. Bebas daripada percanggahan. Ya, maka nama dia muhkam. Muhkam. Yang kedua, uridah. Ya, dia dicanggah, ditentang dengan hadis bimislihi, yang serupa, ya, yang seumpama. Maknanya ditentang oleh hadis yang sahih juga. Maknanya ada pertembungan sana. Ya, ada percanggahan. Ya, ada percanggahan antara dua hadis yang makbul. Maka ini akan kita lihat. Kita lihat. Dia boleh al-jama', boleh digabungkan kata. Ya. Memang dia tak boleh digabungkan. Ya. Ini boleh disatukan. Apa jama' itu apa? Boleh dihimpun. Okey. Dapat dihimpun, dapat ke boleh? Boleh. Boleh. Bisa. Boleh dihimpun. Boleh dihimpun. Tak boleh dihimpun. Tak boleh dihimpun. Percanggahan itu maknanya ada yang ada satu hadis, misal hadis yang selalu disebutkan oleh para ulama tentang contoh yang bercanggah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tayr wala tiyarah. La adwa itu maknanya apa? Tidak ada penyakit yang berjangkit. Tak ada penyakit berjangkit. Ya, maknanya jangan takut dengan bergaul dengan orang yang sakit apa saja. Sebab apa? Sebab tidak ada penyakit yang berjangkit. Okey, maknanya di sini Rasulullah menafikan ada penyakit yang berjangkit. Maka tak perlu khawatir. Yang kedua, dalam hadis yang sama, dalam hadis Imam daripada Abu Hurairah juga, dalam Sahih Bukhari juga, Rasul bersabda, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Kamu kena berlari daripada orang yang terkena penyakit juzam majzum itu apa? Kusta. 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 Firaraka minal asad. Seperti mana kamu berlari daripada singa. Kenapa kita disuruh berlari? Sebab dia berjangkit. Tadi kata tak ada berjangkit. Yang kedua berjangkit. Dua-dua hadis yang sahih. Kita lihat, tengok. Boleh dihimpun ke tak boleh dihimpun? Ada cara untuk kita nak himpun, nak gabungkan kedua tu ke tak ada? Maka kalau dia boleh dihimpun, dia bercanggah tapi masih boleh dihimpun, maka hadis itu namanya mukhtalif. Mukhtaliful hadis. Mukhtalif hadis. Mukhtalif hadis. Seperti kes contoh hadis itu memang berjangkit, maknanya apa? Yang dinafikan itu berjangkit dengan diri dia sendiri. Maknanya tidak ada penyakit itu yang berjangkit dengan diri dia sendiri. Tapi dia berjangkit dengan izin Allah. Bukan dengan dia diri sendiri. Oleh sebab itu ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, ada orang yang komplain, "Ya Rasulullah, kalau memang tak ada penyakit berjangkit, kenapa kami punya unta sehat
dia bergabung dengan onta yang sakit, kenapa ikut sakit? Maknanya dia terjangkit lah, kata Rasulullah. Terus siapa yang jangkit yang pertama? Kalau memang dia berjangkit, yang jangkit pertama itu siapa? Makna dia apa? Yang ciptakan penyakit pada onta yang pertama itu adalah Allah, yang ciptakan penyakit pada onta yang kedua itu adalah Allah juga. Jadi seperti mana Allah ciptakan penyakit pada yang pertama, ya, Allah juga ciptakan penyakit pada yang kedua. Maknanya dia bukan berjangkit dengan diri dia sendiri. Kalau maknanya sifat dia berjangkit dengan diri dia sendiri, semua orang, semua apapun yang berhampiran dengan dia pasti kena sakit. Ya, buktinya dokter berada di hospital bersama dengan penyakit, tak ada masalah. Nah, makna dia apa? Makna dia yang dinafikan di sini adalah berjangkit dengan diri sendiri. Ya. Terus kenapa diperintahkan untuk berlari? Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar, perintah berlari ini untuk orang yang mungkin dia punya keyakinan yang lemah, sehingga nanti dia salah di dalam keyakinan, sehingga nanti dia meyakini bahwa sebab kamu, saya berhampiran dengan kamu, aku jadi sakit. Supaya dia sebab di dalam akidah kita kan ada jelas, walaysa fit ta'thiri walaysa fil fi'li, Allahumma shalli ala sayyidina apa ada yang mengatakan khadilah, walaysa fil fi'li ta'thirun illa lil wahidil qahari. Ya, ada yang ingat tak? Kharidah. Allahumma salli ala sayyidina. Fat-ta'thiru fil fi'li laysa illa lil wahidil qahari. Ta'thir itu makna apa? Pengaruh, beri kesan. Jadi dalam perbuatan itu tak ada yang boleh memberi kesan daripada perbuatan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kita hanya berikhtiar saja, ya. Tapi hasil daripada ikhtiar kita bukan kita yang tentukan, tapi hanya asbab saja, ya. Nah, maka macam itu juga penyakit itu, dia tidak akan menciptakan penyakit lain. Bukan dia yang menciptakan penyakit lain kepada orang lain, tapi Allah yang ciptakan penyakit lain dengan sebab muqaranah, mungkin dengan sebab dia berhampiran. Ya. Maknanya bukan dengan diri dia sendiri. Sama seperti api. Api itu membakar dengan diri dia sendiri kan dengan apa? Maknanya kalau dia membakar dengan diri dia sendiri, semua yang didekatkan dengan api itu pasti terbakar. Tapi Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar. Itu makna dia api itu membakar dengan izin Allah, bukan dengan diri dia sendiri. Nah, maka macam itu juga la adwa yang dinafikan itu adalah berjangkit dengan diri dia sendiri. Nah, maka maknanya hadis ini masih boleh dihimpun. Okey. Yang kedua, tak boleh dihimpun. Memang dah ada yang ke utara, ada yang selatan. Ada perintah, ada larangan. Makan, jangan makan. Itu kan tak boleh. Sila minum, tapi jangan minum. Kan tak masuk akal. Macam mana pula saya minum, tapi jangan minum? Tak boleh berlawan. Sesuatu yang berlawanan tu akal tak boleh terima. Itu nama mustahil akli. Itu mustahil secara akal. Tak boleh diterima. Baik. Misal ada perintah, ada larangan. Okey, ini tak boleh berhimpun. Perintah dan larangan ni. Maka maknanya ini tak boleh dihimpun. Apa yang kita buat? Kita tengok ada dua hadis, yang satu melarang, yang satu perintah, yang satu larang. Baik. Ini bercanggah. Dua-dua hadis sahih. Misal Rasulullah kata, jangan tulis hadis aku. Ada yang kedua, tulis hadis aku. Baik. Pertama Rasulullah melarang untuk kita tulis hadis. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk tulis hadis. Nah, ini kan tak mungkin. Tulis, jangan tulis. Nah, maka kita lihat
tengok dua hadis ni, ya, hadis pertama dengan hadis yang kedua, mana yang lebih awal? Kita lihat tarikh dia. Tarikh, ya. Mana yang lebih awal? Kalau kita ada qarinah yang menunjukkan bahawa hadis ni adalah yang lebih awal, ni lebih akhir, maka misal larangan ni lebih awal, ini lebih akhir, maka yang lebih awal tu nama dia mansukh. Yang akhir tu dinamakan nasikh. Nasikh mansukh. Yang last, yang terkemudian itu nasikh, yang terdahulu mansukh. Mansukh tu makna dia apa? Dibatalkan dia punya hukum. Makna perintah ni dibatalkan. Ya. Sama seperti apa? Perintah solat. Kita diperintahkan solat menghadap mana? Masjidil Aqsa. Lepas tu perintah ke Masjidil Haram. Ini kan tak mungkin kita nak solat menghadap dua kiblat. Masjidil Haram sana, Masjidil Aqsa sana. Tak mungkin kita nak hadap dua-dua. Maka kita tengok mana yang lebih awal. Ternyata yang lebih awal itu adalah perintah kepada Masjidil Aqsa, kemudian yang kedua perintah kepada Masjidil Haram. Maka yang kepada Masjidil Aqsa itu mansukh, dibatalkan. Ya, maka macam itu juga hadis ni. Hadis yang makbul, apabila dia bercanggah kemudian tak boleh dihimpun, maka kita kena cari mana yang lebih awal, mana yang terdahulu, mana yang kemudian. Baru di sana kita boleh lihat. Berarti yang terdahulu tu mansukh, ya, dan yang kemudian adalah nasikh. Baik. Ini dah berapa jenis hadis ni? Dah berapa jenis hadis? Hadis makbul daripada segi tadi, min haitsul amal bihi. Ya. Pertama, muhkam. Okey, tidak ada perjanggahan. Yang kedua, ada perjanggahan, kita lihat keadaan dia, boleh dihimpun, tak boleh dihimpun. Yang boleh dihimpun, mukhtaliful hadis, berarti yang kedua. Ya. Berarti ini kita amalkan dua-dua. Kemudian tak boleh dihimpun. Ya, kita lihat mana yang terdahulu, mana yang terkemudian. Yang terdahulu mansukh, kemudian yang kemudian nasikh. Berarti ada empat jenis. Ya. Yaitu min haitsu al-amal bi. Baik, macam mana kalau tak nampak? Tak terketahui, tak kita ketahui mana yang terdahulu, mana yang kemudian. Tawakuf. Tawakuf. Nah, oleh sebab itu dalam hadis yang bercanggah ni pun tak boleh kita, ini canggah, kita kena tarjih semua, tak boleh. Ya, mesti ada khutuat. Khutuat tu apa? Ada step. Step pertama, al-jam'u. Kita himpunkan dulu. Tak boleh dihimpunkan. Lepas tu kita sebelum tawakuf tadi, kita ini yang kedua tu kita tengok tarikh dia. Nasikh mansukh dulu. Nasikh atau mansukh. Tak nampak tarikh dia dan dia betul-betul bercanggah, baru kita tarjih. Tarjih, kita cari mana yang lebih kuat. Yang keempat, tak boleh kita tarjih. Dan cara tarjih ni yang paling rumit adalah tarjih. Sebab apa? Sebab kita melalui ada sekitar 150 step. Tak boleh step yang pertama, kedua, ketiga tu. Jadi bukan senang kita nak merojihkan, hadis ni lebih rojih. Sekarang ada orang senang saja dia, mazhab ni lebih rojih. Ni marjuh. Tak semudah kita balikkan tapak tangan. Ya. Lepas tarjih baru tawakuf. Tawakuf tu maknanya kita tak amalkan kedua-dua hadis tu. Ya. Nanti ada semua dalam kitab tawakuf. Tapi ini hanya step
iftiradi, maknanya sekiranya itu berlaku, ya, maka kita kena tawakuf. Tapi setakat ni belum ada satu hadis pun yang para ulama tawakuf. Semua dah didapati jawaban ni masing-masing. Ya, ini hanya prosedur iftiradi namanya. Iftiradi apa? SOP. Ya. Baik. Nah, maka di sini kita sambung lagi. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar kata apa? Summal maqbulu. Maka hadis yang makbul ni in salima minal mu'aradah, yang pertama apabila dia bebas daripada percanggahan, maka al-muhkam. Wa in urida bimithlihi, kalau bercanggah dengan yang seumpama, yang serupa dengannya, fa in amkanal jam'u, kalau dia boleh dihimpun, maka fa mukhtaliful hadis. Kalau tak boleh dihimpun, maka fal mutaakhiru huwan nasikh wal mutaqaddim huwal mansukh. Yang kemudian adalah nasikh, yang terdahulu adalah mansukh. Wa illa, kalau tak nampak juga nasikh dan mansukh, maka fatarjihu. Sana kita akan rojihkan. Mentarjih ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada para ulama sebutkan 150 step yang kita kena lalui untuk kita boleh nak tarjih. Ya. Nah, kalau memang dah di 150 tu memang sama semua, tak boleh nak tarjih, baru kita tawakuf dah. Dua-dua hadis ni kita tak amalkan dulu. Nah, tawakuf tu mana apa? I'm sorry. Simpan dulu. Baik. Nah, maka di sini ada 4. Pertama al-muhkam. Jadi muhkam itu adalah al-haditsus sahih alladzi salima minal mu'aradah. Hadis yang makbul, yang selamat, yang terbebas daripada percanggahan. Mukhtaliful hadis adalah hadis yang makbul, tapi dia boleh bercanggah dan boleh dihimpun. Ya. Nah, kemudian lepas tu yang ketiga, an-nasikh wal mansukh. Kalau dia tak boleh dihimpun, maka di sana kita lihat mana yang terdahulu, mana yang terkemudian. Ya, untuk menetapkan mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Ya. Nah, di sini banyak contoh, ya, banyak contoh daripada nasikh dan mansukh tu. Misal, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku perintahkan, aku larang kamu untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahlah kamu. Nah, jadi di sana ada larangan, ada perintah. Nah, tapi yang pertama ni, nahaitukum, dahulu aku larang. Sekarang aku perintahkan. Nah, maka larangan tu mansukh, perintah ni nasikh. Ya. Nah, kemudian dahulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu apabila kita makan daging. Makan daging, berarti kita makan daging, kena berwudu. Ya, kena berwudu. Tapi sebenarnya ini pun ada asbab wurud. Ya, di para ulama disebutkan. Jadi ada case selepas para sahabat makan daging, pas siap-siap untuk sholat, ya, sebelum sholat tiba-tiba ada yang keluarkan angin. Nah, bising cari siapa yang keluarkan angin. Nah, maka Rasulullah SAW supaya tidak membuat orang yang keluarkan angin itu malu. Nah, sebab nanti kalau dia kata aku, semua orang akan tengok, kena. Maka kata Rasulullah apa? Man akala min hadhil luhum falyatawadda. Siapa yang makan daging tadi, berwuduk semua. Atau kalau tadi ada yang bangkit satu nak ambil wudu, oh berarti orang tengok, oh ni yang keluarkan angin tadi.
Nah, maka Rasulullah sebab dia memang punya perasaan yang amat halus, maka Rasulullah kata supaya tak nampak siapa yang keluarkan angin, maka Rasulullah perintahkan man akala min hadhil luhum falyatawadda. Siapa yang makan daging tadi, maka berwuduk semua. Sehingga tak nampak siapa yang berwuduk kerana batal, siapa yang berwuduk kerana makan daging. Ya. Nah, itu darji. Jadi kita akan lihat dari qarinah, ya, dari siyak dia, mana yang lebih awal dan mana yang kemudian. Nah, kalau tak nampak juga, baru kita tarjih. Nah, tarjih ini banyak cara. Nah, di sini ada saya sebutkan 3 contoh saja. 3 step. Pertama, tarjih bisanad. Kita lihat seperti tadi, siqah ada yang lebih siqah. Nah, maka kita boleh tarjih. Atau tadi 7 derajat hadis sahih. Muttafaq alaih. Kemudian sahih Bukhari, sahih Muslim, syarat sahih Bukhari Muslim, syarat Bukhari, syarat Muslim, kemudian yang disahihkan oleh para ulama. Nah, jadi tujuan untuk kita mengetahui darjat-darjat itu adalah apabila nanti ada percanggahan. Ya, ada percanggahan antara 2 hadis yang sahih, kita tahu mana yang akan kita rojihkan. Misal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakulluhum yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin." Saya solat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang semua mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sana. Okey. Itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Imam Muslim, Sayyidina Anas kata, aku solat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, kulluhum yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Semua mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yaqra'una fi awwalil qira', la yaqra'una fi awwalihi wa la akhirih bismillahirrahmanirrahim. La yaqra'una bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin aw fi akhiriha. Rasulullah tak baca basmalah di awal surat ke di akhir surat. Nah, hadis yang pertama itu tidak ada sebutkan masalah basmalah nih, yang muttafaq alaih. Yang hadis Imam Muslim, dia sebutkan pula di sana bahawa tidak ada tak ada di antara Rasulullah ke Abu Bakar ke Umar, Utsman yang membaca bismillah, sama ada di awal bacaan ke di akhir bacaan. Nah, maka para ulama Imam Ibn Salah dia bagi contoh ni sebagai hadis yang syadz. Ya, sebab apa? Sebab dia bercanggah. Tapi mana yang akan kita rojihkan? Kita lihat yang hadis yang pertama. Ya, sebab hadis yang pertama ni tidak menunjukkan kepada penafian basmalah. Di sana Sayyidina Anas hanya bercerita bahawa Rasulullah solat tu memulakan bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan maknanya menafikan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin maknanya ummul kitab, yakni memulakan bacaan dengan al-Fatihah, tidak bermaksud menafikan basmalah. Yang kedua, dia fahami bahawa Rasulullah membaca dengan memulakan bacaan dengan alhamdulillah maknanya tak membaca bismillah. Maka dia riwayatkan dengan apa yang dia fahami. Ya. Maka kalau yang pertama ni tidak ada yang menunjukkan kepada penafian basmalah, yang kedua ni menafikan basmalah. Ini bercanggah antara menafikan dan tidak menafikan. Maka Imam Syafi'i nyatakan bahawa hadis yang kedua ni bercanggah dengan hadis yang lebih kuat. Tapi kan itu diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik adalah imamud dunia, kata Imam Syafi'i, tapi ada 7 orang yang menyalahi Imam Malik. Ada 7 orang atau 8 orang yang sikot yang aku jumpai, mereka menyalahi Imam Malik di dalam riwayat ini. Ya. Nah, maka ini bercanggah. Yang pertama, hadis yang pertama ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Imam Muslim itu berada pada peringkat yang keberapa? Ketiga. Muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Ya. Nah, maka ini juga yang mesti kita lakukan kalau kita berjumpai ada nas-nas hadis yang bercanggah dan di sana kita terpaksa untuk mentarjih.
Nah, misal dalam kes hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, inna abi wa abaka finnar. Kata Rasulullah, ayah aku dan ayah kamu di api neraka. Nah, ini yang diambil oleh kawan-kawan kita sebelah tu. Kata dia, kedua orang tua Nabi itu dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Walaupun memang ada setengah ulama juga dia mengambil zahir daripada hadis itu. Tapi kita lihat, macam mana pula orang tua Nabi boleh masuk dalam api neraka? Masa sebelum Rasulullah tak ada Rasul. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus Rasul. Maka ni riwayat ni bercanggah dengan, bukan hanya bercanggah dengan hadis yang lebih sahih, bercanggah dengan Al-Quran. Ya. Itu kalaupun kita kata bercanggah, walaupun para ulama juga dia menempuh jalan takwil. Ya, jalan takwil. Ya. Takwil ni ya nanti akan kita sebutkan. Nanti ada kitab khusus insyaallah nanti kita daurkan. Kitab tentang macam mana para ulama itu memahami hadis-hadis. Supaya tak keliru, tak gagal faham. Maksud kita tak gagal faham di dalam memahami hadis, sehingga gagal faham itu akan membawa kita kepada gagal dalam akidah. Ya, sehingga meyakini orang tua Nabi dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Sehingga membawa kepada su'ul adab. Ya, su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nanti apa yang para ulama macam mana cara para ulama memahami hadis-hadis yang sebegini. Insyaallah tu ada kitab dia masing-masing. Tapi kalau itu saya tulis dalam bahasa Arab, ada yang Melayu juga. Nanti kalau nak daurah Arab boleh, nak daurah yang Melayu juga boleh. Itu sana saya bahas tentang hadis kullu bid'ah dhalalah. Hadis-hadis yang bermasalah lah. Kemudian tentang ma tahtal izar finnar. Kemudian inna abi wa abaka finnar. Kemudian hadis, ya pokoknya hadis-hadis yang banyak menjadi masalah di dalam masyarakat kita. Nah, macam mana cara para ulama memahami sehingga tidak menimbulkan masalah, ya? Nah, intinya supaya tidak terjatuh di dalam bid'atu manhaj. Bid'ah manhaj, sebab bid'ah manhaj itu lebih berbahaya daripada bid'ah amal. Kalau bid'ah amal itu yang berbahaya hanya orang yang beramal saja. Tapi kalau bid'atu manhaj, dia merusak sistem kehidupan, sistem bermasyarakat. Tengoklah bid'ah di dalam memahami hadis. Tengok semua jadi bergaduh. Sebab apa? Sebab salah di dalam cara memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ahlu sunnah dituduhkan bid'ah, tapi bukan pada bid'ah manhaj, bukan pada bid'ah manhaj. Ya, bid'ah amal saja, itu pun kalau betul. Ya. Nah, kalau kawan-kawan justru mereka yang terjatuh dalam bid'atu manhaj. Bid'atut tadayyun, bid'ah di dalam manhaj tadayyun. Di dalam manhaj beragama dan manhaj di dalam memahami nas-nas agama. Kemudian ada tarjih dengan matan. Tengok nanti matan dia ni sama ada matan sifat dia qauli ke fi'li ke. Itu juga boleh dijadikan sebagai tarjih. Kemudian ada tarjih kita menguatkan dengan perkara luar. Ya. Misal ada hadis yang diriwayatkan oleh sahibul qissah, yaitu orang yang sahibul qissah itu apa? Dia menjadi bahagian dalam peristiwa itu. Ya. Kemudian hadis yang sama diriwayatkan, diceritakan oleh orang yang tidak hadir di dalam peristiwa itu. Kemudian bercanggah. Okey, mana yang akan kita ambil? Sahibul qissah taban. Misal di sini. Muka surat 52. Ma rawahu Muslimun min hadithi Maimunah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Maimunah dalam keadaan Rasulullah halal, maknanya bukan muhrim, tidak muhrim.
Baik. Hadis yang sama menceritakan tentang Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Maimunah, tapi Rasulullah dalam keadaan muhrim. Yaitu hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tazawwaja an-nabiyyu Maimunata wa huwa muhrimun. Wa huwa muhrim. Dalam keadaan ihram, dan kita tahu bahwa orang ihram tak boleh. Ini yang mana yang betul? Dalam keadaan Rasulullah halal ke, maknanya tidak muhrim, ke dalam keadaan muhrim. Ini hadis ini dua-dua kuat. Ya. Walaupun yang kedua diriwayatkan oleh Syaikhan, tetapi masalah dia di sini percanggahan dia kuat. Maka kita lihat, ini yang punya cerita siapa? Yang punya kes siapa? Yang punya kes adalah Maimunah. Sebab dia yang berkahwin dengan Rasulullah. Dia yang bercerita. Kalau Ibnu Abbas, dia bercerita tentang peristiwa yang berlaku kepada Maimunah. Tapi dia tidak, bukan bahagian daripada peristiwa itu. Maka di sini para ulama mentarjih, ini adalah sahibul qisah adalah Maimunah. Maka ini cara tarjih di antara contoh cara mentarjih. Ya. Maknanya tidak mudah memang untuk kita nak tarjih hadis tu. Ya. Baik. Kemudian kalau tak boleh tarjih, maka barulah kita tawakuf. Simpan dulu, simpan dulu sampai nanti nampak cara untuk nak. Tapi tak boleh kita buang dua-dua, tak boleh. Maknanya kita simpan dulu, kita tepikan dulu, tak kita amal dua-dua. Tetapi sekali lagi seperti yang saya tadi katakan, setakat ini belum ada satu hadis pun yang para ulama tawakuf. Ini hanya SOP saja. Baik. Kemudian di sini ada gambar aqsamul maqbul min haitsul amal bihi wa amal bihi in salima minal mu'aradah, sama seperti tadi al-muhkam. In urida bimithlihi, kalau dia ditentang oleh hadis yang serupa, maka in amkanal jam', kalau boleh digabung, boleh dihimpun, maka hadis itu nama dia mukhtaliful hadis. In lam yumkinil jama', kalau tak boleh dihimpun, kita lihat in urifat tarikh, kalau kita tahu tarikh dia, maka al mutaakhir huwa nasih, yang kemudian adalah nasih, yang terdahulu adalah mansuh. Wa in lam yu'raf at-tarikh fatarjih aw at-tawaqquf. Kalau tak nampak tarikh, maka di sana kita tarjih. Kalau tak boleh tarjih, maka tawakuf. Belum dapat separuh. Tapi boleh paham tak? Okey, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Ya. Sudah habis masa? Belum. Okey, kita sambung sikit lah. Ambil kopi. Asar jam berapa asar? 4.40. Okey, masuk. Kemudian selepas berbicara tentang al-hadis al-maqbul, ya, al-hadis al-maqbul ini tadi dah dijelaskan di awal. Kemudian berikutnya qala summal mardud. Kemudian hadis yang mardud, dan yang maksud dengan mardud sini adalah hadis yang dhaif. Imma an yakuna li saqtin aw ta'nin. Dia mardud tu dua sebab saja. Hadis tu dhaif dengan dua sebab saja. Fasakhtu imma an yakuna bin mabadis sanadi min musannifin aw min akhirih ba'da tabi'i aw ghairu dhalika. Fal awwalul mu'allaqu wasanil mursalu wasalithu in kana bithnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dalu
wa illa fal munqati'u. Kenapa hadis itu dhaif? Apa sebab dia dhaif? Ya. Hadis dhaif. Ya. Supaya kita tahu hadis dhaif, kita ternyata tahu syarat hadis sahih dulu. Hadis sahih itu pertama apa? Ittisal. Ittisal sanad. Adalah dhabat. Kemudian adam, bebas syadz. Kemudian illah. Ini syarat dia. Maknanya satu syarat tidak terpenuhi maka dia dhaif. Dan syarat ini ada yang kembali kepada sanad, ada yang kepada perawi. Ya. Maknanya hadis itu dhaif oleh dua sebab saja. Pertama, oleh sebab sanad, terputus sanad. Inqita', saqat, terputus sanad. Terputus sanad. Yang kedua, ta'an. Ta'an itu apa? Ada cacat pada perawi. Ya. Cacat perawi. Oke. Terputus sanad. Maka cacat perawi itu maknanya dia tidak adil, dia tidak dhabit. Kemudian ni pun kembali kepada perawi juga. Dia syadz ini sebab dia apa? Sebab dia masalah pada dhabat itu. Illah juga kembali kepada dhabat, bukan kembali kepada adalah. Ya. Jadi pertama, sebab hadis itu dhaif dua saja. Terputus sanad atau cacat perawi. Terputus sanad ni ada dua. Ada yang wadih, wadih itu apa? Jelas. Ada yang khafi. Tak jelas, tersembunyi. Khafi, wadih, khafi. Okey. Wadih itu makna dia apa? Jelas. Dia tidak terputus tu dia jelas. Misal apa? Perawi mengatakan qala fulanun an fulan. Fulan yang pertama ni bertemu tak dengan yang kedua? Kita tengok. Untuk kita nak buktikan dia tersambung sanad, dia tak bersambung, kita tengok. Kita tanya, kamu lahir bila? Kita tengok dia lahir tahun 150 Hijriah misal. Betul tadi 150 so Arab. 150 Hijriah. Kemudian kita lihat, ni tarikh wafat dia bila? Dia wafat tahun 125 Hijriah. Boleh jumpa tak? Ini lahir tahun 150. Ini wafat, dia mati tahun 125 Hijriah. Maknanya apa? Tak jumpa 25 tahun. 25 tahun dalam kubur baru dia lahir. Ini kan pasti dah jelas dia tak nampak, tak berjumpa. Maka dia boleh dilihat dengan adamul mu'asarah, tidak semasa, tidak sezaman. Dengan kita lihat tarikh lahir dan tarikh wafat. Maka kita boleh pastikan fulan pertama ni terputus sanad dia. Maka hadis ini dhaif. Baik, hadis yang jelas ni terputus ni kita tengok dia terputus di awal sanad ke, di akhir sanad ke, di tengah sanad. Sebab dia akan punya nama yang berbeza. Okey. Terputus di awal sanad. Misal hadis dari Rasulullah, daripada sahabat. Ini sanad. Ini bersambung semua. Ya. Kemudian sini terputus. Ini perawi. Dia kata an fulan misalnya.
Kita tengok tarikh lahir dia, tak mungkin untuk dia berjumpa. Maka dia terputus. Ya. Misal Imam Bukhari dia kata apa? Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Bukhari dia kata an Malikin. Qala al-Bukhari an Malikin, daripada Imam Malik. Imam Bukhari tak jumpa dengan Imam Malik. Tak berjumpa. Ya. Maka kita boleh pastikan bahawa sanad dia terputus. Nah, maka kalau dia terputus di awal, dia disebut sebagai hadis mu'allaq. Mu'allaq itu maknanya apa? Bergantung. Ya. Macam dia bergantung ke atas, di bawah terputus. Macam ini nih, bergantung dia ke atas bersambung, tapi ke bawah tak bersambung. Maka al-mu'allaq ni kalau dia terputus di awal, daripada awal sanad, sama ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, yang penting daripada awal, itu nama dia al-mu'allaq. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, supaya mudah, terputus di akhir sanad. Di akhir sanad. Akhir sanad tu sini bersambung, terputus di sini. Misal ini tabi'i, dia kata qala Rasulullah. Tabi'i itu berjumpa tak dengan Rasulullah? Tak berjumpa. Maka terputus di akhir sanad. Hadis tabi'i itu nama dia apa? Mursal. Ya. Maknanya dia lepaskan, dia tidak sebutkan. Maka terputus di akhir, nama dia al-mursal. Okey. Kemudian berikutnya terputus di tengah. Terputus di tengah maknanya bukan di awal, bukan di akhir. Terputus sini. Nama dia munqati. Terputus 1 ke, 2 ke, tapi kalau dia tidak berurutan, munqati, yang penting di tengah. Okey. Terputus 2 berurutan, di tengah, maknanya bukan di awal, ya, bukan di awal. Sini ada dua tabaqah yang tak disebutkan. Sepatutnya di sini ada 2 orang, sebab kita lihat tarikh dia terlampau jauh, tak mungkin berjumpa. Ya, maka ini dikira mu'dhal. Ya. Mu'dhal. Ya. Ada mu'dhal ni yang penting dia terputus 2 atau 3, yang penting dia berurutan. Ya. Dia berurutan, nama dia al-mu'dhal. Ini hadis yang dhaif kerana terputus sanad secara jelas. Jelas tu tadi kita nampak dia tarikh lahir dia memang tak mungkin. Semua ni sebenarnya hadis dia sama, terputus sanad sudah. Tapi para ulama tengok keadaan dia macam mana, terputus di mana. Sehingga untuk supaya kita senang mempelajari, maka setiap keadaan tu dia bagi nama. Ya, kalau dia terputus di awal, nama dia al-mu'allaq. Terputus di akhir, nama dia mursal. Terputus di tengah, kita tengok keadaan dia, terputus 1 ke 2. Terputus 1, munqati. Terputus 2 berurutan, nama dia al-mu'dhal. Kemudian ada terputus tapi tersembunyi, tak nampak. Sebab apa? Sebab kita lihat fulanun an fulan, kita tengok tarikh lahir dia, misal 90 tarikh lahir, ya, lahir 95 Hijriah. Okey. Dia lahir 95. Dia menyandarkan riwayat kepada orang yang wafat tahun 125 Hijriah. Berjumpa kata jumpa?
Ini lahir, ini wafat tahun 125. Ini lahir tahun 95. Mungkin berjumpa sebab sezaman. Sezaman di satu zaman. Ada masa untuk dia berjumpa 20 tahun, 30 tahun. 30 tahun. Muasarah dia 30 tahun. Berarti ini secara dari segi ini dia tidak terputus nyata. Ini berlaku bila dia terputus, misal seperti tadi. Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Pertama, dia berjumpa, yang ini berjumpa dengan yang ini, tapi dia tak dengar hadis tu. Seperti tadi kes Syekh meriwayatkan 5 hadis, kemudian pelajar keluar satu, terlepas satu hadis, dia balik, kawan dia bagi tahu ada hadis lagi. Maknanya hadis tu dia dengar daripada siapa? Daripada kawan dia. Tapi masa dia riwayatkan, dia tak sebut kawan nama dia, nama kawan dia. Dia terus sebut an syaikhina, daripada guru kami. Dia sembunyikan sana, dia tak dengar daripada kawan dia. Dia dengar daripada kawan dia. Maka ni kalau kita lihat, dia berjumpa bahkan. Bukan hanya sekedar mu'asarah, bahkan berjumpa. Tapi masalah dia adalah, hadis yang dia sampaikan tu, dia tidak dengar daripada guru dia. Ini dari mana kita tahu dia tak dengar ke dengar? Itu semua dah para ulama dah tulis. Ada kitab masing-masing dah, siapa hadis ni, pulan ni, walaupun dia jumpa dengan pulan ni, tapi dia tak dengar hadis ni. Kenapa coba? Ini semua adalah disebabkan tujuan dia adalah untuk betul-betul menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan itu bukan daripada hadis. Sehingga seseorang apabila dia kata qala Rasulullah, maka tengok apa yang akan berlaku. Macam ada kamera CCTV yang akan mengawasi dia kemana dia pergi. Sehingga semua perbuatan dia akan dilihat. Dia jumpa siapa, dia pergi ke mana, dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia berjumpa dengan siapa saja. Dia berjumpa dengan fulan. Dia dengar berapa hadis dari itu, semua dah ditulis. Jadi dah ada rakaman semua. Yang penting dia qala Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang apabila dia qala Rasulullah, itu bukan masalah sederhana, sebab ini berkaitan dengan agama. Unzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Maka siapa yang mudallisin, itu dah ada nama mudallisin. Dan dalam hadis apa dia mentadlis, itu sudah ada semua. Maka kalau dia berjumpa tapi tak dengar, hadis dia nama mudallas. Mudallas ni dia berjumpa tapi tak dengar. Kemudian yang kedua, maknanya apa? Perawi ini dia meriwayatkan daripada fulan menggunakan an, dan selalunya mudallas tu pada hadis-hadis yang menggunakan an fulan. An fulan. Maka ni yang kita teliti, di fulan ni mudallis ke tak mudallis. Kalau dia mudallis kemudian dia kata an, maka hadis dia terputus secara tersembunyi. Yang kedua, dia mu'asarah sezaman, ada kemungkinan untuk berjumpa, tapi dia tak berjumpa. Kita lihat fulan kata bahawa riwayat ni daripada fulan. Kita tengok fulan ni berjumpa ke tak berjumpa. Kata para ulama, dia tak jumpa. Berarti kalau tak jumpa, tak dengar. Tapi di sini dia riwayatkan pula daripada orang ni. Maka hadis dia dikira sebagai hadis yang mursal khafi. Mursal itu maknanya apa? Terputus juga. Terputus tapi tersembunyi, tak nampak. Sebab apa? Sebab nampak dia memang nampak berjumpa. Sebab apa? Sebab memang dia sezaman. Bahkan mungkin dalam satu negeri. Tapi tak pernah berjumpa. Macam mana kita tahu ni?
Macam tadi, ketika orang dah kata qala Rasulullah, maka tak ada satu perbuatan dia pun yang luput daripada pandangan para ulama. Bahkan Imam Bukhari masa dia nak mengambil riwayat daripada seseorang, orang tu dia dikenal sebagai orang yang baik. Akhirnya suatu hari dia jumpai orang tu, dia nak dengar hadis tu daripada orang tu. Dia jumpailah orang tu berjalan di belakang dia, keledai dia. Kemudian dia bawa tempat keranjang, apa namanya? Bekas kosong yang untuk bawa rumput biasa. Tapi tak ada isi. Kemudian ditanya, kenapa kamu bawa bekas kosong? Ya, sebab apa? Sebab supaya himar saya ni mengira dalam bekas ni ada rumput. Dan dia ikut saya. Maka kata Imam Bukhari, dia dah menipu kepada kepada keledai. Ini tak boleh kita ambil hadis dia. Dia tak kata dia pun menipu ni, dia hanya supaya trik dia saja, trik supaya keledai dia ikut menuruti dia. Itu pun kata Imam Bukhari, ini dah tak layak untuk kita ambil hadis. Maka jadi itulah makna bahawa ilmu ni, memang ilmu hadis ni, ilmu sanad ni adalah ilham daripada Allah kepada umat ni untuk menjaga agama. Tidak ada satu agama pun yang punya sanad seperti agama ini. Ya. Bahkan Injil tertulis tu 500 tahun selepas Nabi Isa, kewafatan Nabi Isa. Macam mana kita nak tahu itu betul ke tak betul? Tapi kalau hadis Rasulullah, Al-Quran tu memang semua ada sanad. Ya. Baik. Maka ini semua hadis yang terputus sanad tu ada 6 jenis hadis terputus. Ya. Yang terputus sanad tu ada 6 jenis hadis dhaif. Ada mu'allaq, ada munqati, ada mu'dhal, ada mursal, kemudian ada mudallas, ada mursal khafi. Ini terputus sanad. Yang kedua, tadi itu yang dimaksud imma an yakuna min mabadis sanad, sama ada dia terputus daripada awal sanad, atau di tengah sanad, atau di akhir sanad. Maka kesimpulan dia adalah bahwa hadis terputus sanad secara nyata, secara zahir, secara jelas, itu ada 4 jenis hadis dhaif. Ini contoh dia ada pun dalam kitab ini, semua ada contoh. Tapi yang penting kita dah boleh ada gambaran nih. Baik, alhamdulillah. Kemudian itu yang pada muka surat 61. 61 kita tuntaskan dulu masalah ini. Summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Yang terputus tadi, sama ada dia jelas ke tidak jelas, tersembunyi. Fal awwalu, yang jelas tu yudraku bi'adamit talaqi. Kita boleh ketahui dengan kita melihat bahwa kedua perawi ini tidak berjumpa. Maka terputus secara zahir. Oleh sebab tu, wa min samma uhtija ila tarikh. Itulah sebab kita perlu kepada ilmu tarikh. Tarikh ini maknanya apa? Tarikhul wafayat wal mawalid. Tarikh lahir perawi, tarikh wafat perawi ini sangat penting. Sebab apa? Sebab dengan itu kita boleh mengetahui perawi itu berjumpa ke tak berjumpa, sezaman ke tak sezaman. Oleh sebab itu ilmu tarikh ini juga digunakan oleh para ulama untuk menyingkap orang-orang yang menipu. Dia menipu dan dia kata aku jumpa dengan sepulan katanya. Misal sini saya sebutkan contoh. Contoh dia di akhir.
Ini saya contoh sebut saya sebab nanti akan datang juga di akhir itu ma'rifatut tarikh, khusus berkenaan dengan mengetahui tarikh mawalid dan tarikh al-wafayat, tarikh wafat. Dengan itu kita boleh, para ulama dulu menyingkap orang-orang yang berdusta yang mengatakan dia berjumpa dengan si fulan. Misal Imam Al-Khatib menyebutkan dalam kitab Al-Kifayah an Ufair bin Ma'dan Al-Kala'i anna Umar bin Musa Al-Wajihi idda'a annahu sami'a Khalid bin Ma'dan. Dia kata, aku berjumpa dan mengambil riwayat daripada Khalid bin Ma'dan. Akhirnya dia curiga. Ufair ini curiga kepada Umar bin Musa. Kata dia apa? Faqultu lahu fi ayyi sanatin laqitahu. Tahun bila kamu berjumpa dengan dia? Kata dia, sanata samanin wa mi'ah. Tahun 108 Hijriah. Kemudian ditanya, fa aina laqitahu? Kamu jumpa di mana? Laqituhu fi ghazati Armenia. Aku berjumpa dengan dia di dalam peperangan Armenia. Maka selepas itu dia kata apa? Ittaqillaha ya Syekh. Syekh, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan menipu. Sebab apa? La takdzib, jangan menipu, jangan berbohong. Mata Khalid bin Ma'dan sanata 400. Khalid bin Ma'dan tu dia wafat tahun 104 Hijriah. Tadi kamu jumpa dengan dia tahun 108 Hijriah. Maknanya kamu jumpa dia 4 tahun selepas dia mati. Yang kedua, wa anta taz'umu annaka laqitahu ba'da mautihi bi 4 sinin. Kamu kata kamu jumpa dia selepas dia mati 4 tahun. Maknanya kamu berbohong. Wa aziduka akhra. Saya tambah satu lagi kata dia. Innahu lam yaghzu Armenia. Dia tak pernah ikut dalam peperangan Armenia. Kana yaghzur Rom. Dia ikut perang dalam Roma, perperangan melawan Rom. Ini tarikh semua dia dipelajari. Tentang Fulan ni dia pernah, subhanallah. Ya. Itu yang saya maksud tadi, macam ada kamera CCTV yang mengikuti kemana orang tu pergi sehingga dia tahu dia ikut perang ni ke tak ikut perang ni. Ya. Maka dengan tarikh tu dia boleh menyingkap, oh dia orang ni penipu ni. Ya. Maka itu ma'rifatu at-tawarikh wa al-mawalid. Kita habiskan satu. Baik. Wa min thamma uhtija ila tarikh. Oleh sebab itu diperlukan untuk kita mengetahui tarikh. Watsani, yaitu yang khafi, yang tersembunyi, yang tak jelas. Al-mudallas. Al-hadis al-mudallas. Wa qad yaridu bi sighatin tahtamilu al-luqiyya ka'an wa qala wa kadha al-mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa. Yang kedua yaitu yang terputus secara tersembunyi, itu ada dua. Yang pertama al-mudallas, yang selalunya dia akan menggunakan an fulan. Yang kedua al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi itu adalah orang yang muasir tapi tak pernah berjumpa, sezaman, ya, sezaman, hidup pada zaman yang sama tapi tidak pernah berjumpa. Apabila dia menyandarkan riwayat kepada orang yang tak pernah dia jumpai walaupun sezaman, maka hadis dia dikira sebagai mursal al-khafi. Nah, maka ini jenis-jenis hadis dhaif kerana terputus sanad. InsyaAllah esok kita bahas kerana cacat pada perawi. Sebagai khulasah, cacat ni pun dari dua segi. Pertama dari segi adalah, dari segi apa? Al-adalah, adalah, ya. Kemudian dari segi dhabit, dari segi dhabit. Ya. Adalah ni ada dua nanti. Ya, dia kadzab atau muttaham bil kadzib, tertuduh, maka hadis dia maudhu'. Yang ini matruk. Kemudian ini yang banyak,
Ya, yang dobit nih. Ya, yang dobit. Insyaallah esok kita sambung. Walhamdulillahirabbil. Sudah dapat separuh ke belum? Belum juga. Baik, insyaallah berarti kita esok akan jelaskan tentang kalam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang kedua, yaitu at-ta'n, ya, at-ta'n fil rawi. Ya. At-ta'n fil rawi, apa saja sebab perawi itu cacat. Ya. Dan dia sebutkan sana ada 10 sebab. Ya, 5 sebab berpunca kepada dhabat dan 5 sebab kepada adalah. Baik. Ya, maknanya dengan kita memahami ilmu ini pun kita akan betul-betul memahami bagaimana para ulama kita sangat berhati-hati di dalam urusan agama ini. Ya. Dan mereka betul-betul berupaya untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara az-zikr, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, apa makna az-zikr di sini? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Apa makna az-zikra sini? Wa inna lahu lahafidun, dan kami jaga dia. Al-Quran saja. Baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada kamu az-dzikra untuk kamu jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Maka yang zikr yang kedua ini adalah hadis. Sebab hadis ini yang menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Nah, maka inna nahnu nazzalna dzikra ini mencakup dua-dua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Al-Quran saja dijaga, tapi yang menjaga Al-Quran itu adalah hadis. Sebab hadis ini Al-Quran itu ada makna, ada lafaz. Yang menjaga lafaz Al-Quran itu adalah ulama bahasa, ulama qiraat. Dia jaga Al-Quran daripada segi lafaz. Tapi terjaga daripada segi lafaz, kalau tak terjaga daripada segi makna, tak terjaga juga. Maka yang menjaga makna-makna Al-Quran adalah hadis. Nah, maka kalau dia menjaga, kalau Al-Quran tu menjaga hadis, kalau hadis tu menjaga makna Al-Quran, maka dia pun mesti terjaga. Sebab tak mungkin dia tak terjaga, dia boleh menjaga. Nah, maka kata para ulama, hifzul mubayyan yastalzimu hifzul mubayyin. Menjaga yang dijelaskan menuntut penjagaan, pemeliharaan kepada yang menjaga, yang menjelaskan. Yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis tak terjaga, maknanya orang boleh bercakap dengan apa yang sesuka hati mereka, berarti makna Al-Quran tak terjaga. Maka dengan kita mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makna Al-Quran pun terjaga. Baik. Kalau memang hadis itu terjaga, kenapa pula ada hadis maudhu'? Ada terjaga. Betul memang ada hadis maudhu', tapi tidak ada satu hadis pun yang maudhu' kecuali telah diketahui oleh para ulama. Kalau dia diketahui, maknanya ini bukan hadis. Itulah makna dia terjaga. Maknanya dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga
hadis, yang mana hadis ini akan menjaga makna-makna Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran itu akan terjaga daripada segi lafaz dan daripada segi makna. Ya, dan kalau Al-Quran hadis itu memelihara dengan hadis Allah memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran, makna-makna dia, maka Allah pun menjaga hadis ini. Itulah sebab Allah mengilhamkan kepada para ulama dengan ilmu hadis ini. Tujuan dia apa? Tujuan dia satu saja, untuk nak memastikan kalam ni kalam Nabi kah, bukan kalam Nabi. Ya, maka ditetapkanlah syarat-syarat supaya kita boleh kata, oh ni adalah hadis Nabi. Oh ni hadis Nabi, tapi kita ragu di dalam penisbatan kepada Nabi. Ya, baik. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana khadimina li kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aakifina ala dirasatihima wa ta'allumihima wa an yaj'alana Allah subhanahu wa ta'ala mimman yakhtaruhumullahu subhanahu wa ta'ala li khidmati kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ada satu soalan. Innamal a'mal binniyat hadis dihukum sebagai hadis, sebagai mustafid masyhur di dalam kitab Imam Nawawi bernama Tuhfatul Tullab, Ru'usul Masail wa Tuhfatul Tullab. Bagaimana nak selesaikan percanggahan ini? Adakah hadis-hadis lain juga begini? Pertama, hadis ni di dalam ilmu hadis dia dikira sebagai hadis yang gharib, bahkan bukan cuma hanya sekedar gharib, tapi gharib mutlak. Baik. Maknanya hadis ni apabila dilihat daripada awal sanad dia dikira sebagai hadis yang gharib mutlak. Ya, sebab apa? Sebab dia hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Umar bin Al-Khattab. Daripada Umar tidak ada yang meriwayatkan melainkan Alqamah. Daripada Alqamah tidak ada yang meriwayatkan melainkan Muhammad ibn Ibrahim. Daripada Muhammad ibn Ibrahim tidak ada yang meriwayatkan melainkan Yahya bin Sa'id. Kemudian baru daripada Yahya bin Sa'id ni Imam Ibn Hajar sebut ada 200 lebih. Kalau kita lihat awal dia adalah gharib mutlak. Kita lihat di akhir, dia bahkan bukan hanya mutawatir masyhur, tapi mutawatir fi akhirih. Ya, jadi di akhir dia memang hadis ini sangat masyhur. Maka apabila dikatakan sebagai masyhur, maknanya masyhur lughawi, bukan masyhur istilahi. Ya, maknanya masyhur ini daripada segi bahwa dia memang tersebar, viral. Viral masyhur, ya, populer di kalangan para ulama. Ya, jadi dia berbicara bukan masyhur dalam istilah ilmu hadis. Karena dalam secara istilah, oleh sebab itu masyhur itu ada dua, masyhurun indal muhadditsin. Masyhur dalam istilah ilmu hadis adalah diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, 3 orang ke atas. Kemudian ada masyhurun alal alsinah. Masyhur alal alsinah, yakni masyhur di kalangan apa? Di kalangan orang awam. Orang awam maknanya bukan di kalangan muhaddisin. Walaupun terkadang hadis itu dia tak ada sanad, dikira juga masyhur. Atau mungkin dia punya sanad satu, masyhur juga. Yang penting dia tersebar, kemudian dia dikenal oleh ramai orang, diketahui oleh ramai orang, maka masyhurun alal alsinah, maknanya banyak disebut oleh orang. Tapi bukan masyhur secara istilahi. Ya. Istilah ini maknanya ada makna yang disepakati oleh golongan kelompok tertentu. Ya. Nah, maka kalau masyhur maksud masyhur di dalam ilmu mustalahul hadis
adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, yang gharib diriwayatkan oleh 1 orang. Nah, maka kalau kita lihat hadis ini, dilihat daripada awal sanadnya sampai kepada Yahya bin Sa'id, hadis ini gharib mutlak. Dilihat selepas Yahya bin Sa'id, mutawatir. Dan dilihat dipandang daripada bahwa hadis ini memang selalu orang sebut, sehingga tidak ada orang yang tak tahu hadis ini, maka dia masyhur dan mustafid. Dia memang dah tersebar, dah viral. Ya, maka masyhur ni melihat kepada bahwa hadis ini memang sudah tersebar, ya, dan sudah viral bahasa kita sekarang. Viral maknanya hampir semua orang, tak ada yang tak tahu hadis ini, innamal a'mal binniyat. Orang tak pernah belajar hadis pun dia akan tahu innamal a'mal binniyat. Ya. Ya, maka minal masyhur wal mustafid maknanya dia dah tersebar. Ya. Ya, jadi tidak ada percanggahan di sini, ya, daripada segi istilah. Ya, wallahu taala alam. Majelis mengucapkan